Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afir Rahimi Barostan. Saya berumur 18 tahun dan saya merupakan tutor sejarah anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa kepada semua. Jadi topik yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkenaan Tamadun Indus. Baiklah, ada 5 perkara yang perlu kita ketahui untuk kita faham topik Tamadun Indus. Yang pertama adalah lokasi, kedua kerangka masa, ketiga proses pembentukan, keempat ciri-ciri dan akhir sekali adalah sumbangan. Kita akan mulakan dengan lokasi Tamadun Indus. Tamadun Indus terletak di Lembah Indus. Tamadun Indus juga merupakan tamadun yang terawal di India. Sungai Indus berpunca dari pegunungan Himalaya mengalir ke Laut Arab. Kawasan Tamadun Indus dikelilingi oleh banjaran Makran, pergunungan Baluchistan, Punjab, Rajasthan, Kathiawar dan Gujarat. Tapi, perlukah kita ingat semua ni? Perlu. Ini merupakan poin-poin yang penting, tetapi poin utamanya di sini adalah Lembah Indus dan tamadun yang terawal di India. Seterusnya adalah kerangka masa. Kita tertanya-tanya, berapa lama Tamadun Indus ni beroperasi? Jadi, Tamadun Indus bermula sekitar tahun 2500 sebelum Masihi dan mula merosot pada tahun 1800 sebelum Masihi. Ini membuktikan bahawa Tamadun Indus beroperasi selama 700 tahun. Lama. Kemerosotan Tamadun Indus disebabkan oleh 2 sebab, iaitu serangan orang Aryan dan bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan kemarau. Seterusnya merupakan proses pembentukan. Masyarakat Tamadun Indus memilih untuk berada di pesisiran Sungai Indus. Hal ini demikian kerana mereka mudah untuk mendapatkan sumber air dan protein. Penduduk di sini menyesuaikan diri dengan hasil alam sekitar untuk meningkatkan hasil pertanian. Pertambahan penduduk yang mampan telah membawa kepada pembentukan 2 bandar baru, iaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Hello, so kita akan teruskan dengan ciri-ciri Tamadun Indus. Yang pertama adalah bandar terancang, kedua organisasi sosial, ketiga pengkhususan pekerjaan, keempat agama dan kepercayaan. Kalau kita nak ambil ciri-ciri setiap tamadun, tak kira Tamadun Indus ke, Mesopotamia ke, Mesir Purba ke, kita boleh ambil daripada ciri-ciri tamadun dan kita boleh elaborate dari situ. Misalnya macam pertempatan kekal, dalam Tamadun Indus dia jadi bandar terancang. Dan and it goes so on and so on. Okay, so we will start with the first ciri-ciri yang ada dalam Tamadun Indus. Yang pertama adalah bandar terancang. Pertempatan kekal yang merupakan ciri utama tamadun. Setiap tamadun telah membawa kepada pembentukan bandar terancang di Tamadun Indus, iaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Kita dapat bahagikan bandar terancang di Tamadun Indus kepada 2, iaitu bahagian utama dan bahagian kedua. Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan yang di dalamnya terdapat bangunan pentadbiran, tempat menyimpan hasil pertanian, tempat upacara keagamaan dan tempat mandi awam. Tempat mandi awam ni, it's like swimming pool. They will go there before pergi ke tempat upacara keagamaan. Dan bahagian kedua merupakan kawasan perumahan. And if you're wondering, why did I draw this in cubic? This is because, ini adalah kerana bandar-bandar yang dibina pada Tamadun Indus dibina dalam bentuk segi 4. Dan itu membuktikan bahawa mereka mempunyai bandar yang terancang. Okay, baiklah, meneruskan, iaitu organisasi sosial. So jadi organisasi sosial terbahagi kepada 2, iaitu golongan atasan dan golongan bawahan.
golongan atasan terdiri daripada pendeta dan pendagang, manakala golongan bawahan terdiri daripada petani, buruh dan hamba. Okay, so kita teruskan dengan pengkhususan pekerjaan. Masyarakat di Tamadun Indus, mereka mementingkan kegiatan ekonomi. Jadi ada 4 P yang kita panggil sebagai pekerjaan mereka, iaitu pertanian, pertukangan, pembuatan dan perdagangan. Penemuan Cap Moho Tamadun Indus di Mesopotamia membuktikan wujudnya hubungan perdagangan antara Tamadun Indus dengan Tamadun Mesopotamia. Manakala golongan artisan pula menjalankan kerja-kerja pembinaan dan menghasilkan barangan logam dan tembikar. Okay, so sekarang kita akan pergi kepada agama dan kepercayaan. Cantik juga Okay. Masyarakat Indus, dia dipercayai mempunyai agama mereka yang tersendiri. Kenapa? Sebab ini terbukti dengan penemuan patung dan ukiran yang mempunyai unsur keagamaan. Antara penemuan yang penting adalah Protosiva yang melambangkan Dewa Brahma, Vishnu dan Siva. Tamadun Indus percaya kepada Tuhan Ibu yang melambangkan kesuburan. Seterusnya adalah sistem tulisan mereka yang berbentuk piktograf. Tapi sampai sekarang kita tak dapat nak pastikan tulisan tersebut sendiri. And so for the last one, we'll go to the contribution, which is sumbangan. Okay, baiklah. So, jadi yang pertama adalah perancangan bandar. Buktinya adalah daripada pembinaan bandar baru, iaitu Mohenjo-Daro dan Harappa, yang merupakan bandar terancang tertua di dunia. Perkara ini telah membawa kepada bukti kepakaran mereka dari segi lokasi dan pengisian bandar, dan juga kemahiran mereka dalam bidang matematik, geometri, pembinaan dan kesenian. Dan seterusnya adalah hubungan luar. Tamadun Indus menjalankan hubungan dengan tamadun luar seperti Mesopotamia dan Mesir Purba. Buktinya, apabila mereka menjalankan hubungan luar dengan tamadun Mesopotamia, apabila Cap Moho milik tamadun Indus dijumpai di tamadun Mesopotamia. Alright, so that is all for the sharing session today. I hope that you will understand what I have just discussed today. And don't forget to subscribe this channel and also to follow me my social media, which is Instagram @Afiq_Rahimi. And if you do have any question or inquiries or something that you don't understand, feel free to DM me. Bye. Assalamualaikum.